Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP ini. InsyaAllah saya meminta para pelajar tahun 5 untuk membuka buku teks kafa pada pelajaran ibadah. Buku teks kafa pelajaran ibadah tahun 5. Sebenarnya kita telah selesai mengikut sukatan pembelajaran tahun 5 ini, telah habislah kita belajar tentang pelajaran-pelajaran yang ada dalam buku teks kafa ini. InsyaAllah saya meminta para pelajar untuk meneruskan buka pada soalan UPKK yang terakhir tu. Kita nak berbincang bersama-sama di atas soalan tersebut. Macam mana kita nak memahami soalan tersebut untuk menghadapi peperiksaan ujian penilaian kelas kafa ni. Kamu tahun 5, insyaAllah tahun ni ada ujian penilaian kelas kafa ni. Kita bincang satu persatu persoalan-persoalan yang kemungkinan mungkin akan keluar daripada peperiksaan tersebut insyaAllah. Baik, buka muka surat yang pertama pada soalan itu, Ulum Syariah bahagian B. Bahagian A dia berhubung dengan akidah. Ini bahagian B khusus kepada ibadah. Dia ada 50 markah untuk bahagian ibadah, 50 markah untuk bahagian akidah. Itu ulum syariah bagi pelajaran akidah dan ibadah untuk peperiksaan UPKK. Baik, kalau para pelajar dah bersedia, kita lihat pada soalan arahan soalan. Soalan 31 hingga soalan 40, 10 markah. Mana satu soalan satu markah. Bulatkan jawapan yang betul. Perhatikan, arahan dia suruh bulatkan. Tak ada pangkah ke atau right ke, tak. Arahan dia suruh bulat pada jawapan yang betul. Kena ikutlah arahan yang dia suruh buat. Baik, soalan yang 31. Apakah hukum bercakap ketika azan? Ini berhubung dengan perkara-perkara yang kita bincang sebelum ini, iaitu perkara-perkara yang makruh ketika azan. Makruh maknanya kalau kita buat, menghilangkan pahala azan tersebut. Mana dia jawapannya? Yang pertama, sunat. Adakah bercakap-cakap ketika azan itu sunat? Ba, harus. Adakah bercakap-cakap ketika azan itu harus? Jim, makruh. Adakah bercakap-cakap ketika azan itu makruh? Dal, adakah bercakap-cakap ketika azan itu haram? Jawapannya adalah makruh. Makruh bercakap-cakap ketika azan. Sedang kita azan, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Kita berhenti, kita bercakap dengan kawan kita. Tak apa, hang pergi dululah. Beli barang dululah. Aku tengah azan ni. Tak boleh. Maknanya makruh bercakap-cakap ketika azan. Makruh maknanya melakukan perkara tersebut walaupun tidak berdosa, tidak mendatangkan dosa dan tidak mendapat pahala kalau kita melakukan perkara yang makruh tersebut. Itu soalan 31. Mana kita kena rujuk balik, perhatikan balik pada perkara-perkara yang makruh ketika azan. Di antaranya ialah bercakap-cakap ketika azan. Perkara besar yang selalunya berlaku pada kita ketika azan, mungkin kita tak bercakap. Yang mungkin berlaku ketika azan ialah kebanyakan setengah orang dia azan tanpa uduk. Itu di antara perkara makruh ketika azan. Boleh azan, sah azan, tanpa uduk. Lepas dia azan, dia nak sembahyang, dia pergi ambil uduk. Tapi ketika azan dia tidak ada uduk, itu hukumnya makruh juga. Makruh azan, di antara makruh azan juga ialah tidak menghadap kiblat. Sunat menghadap kiblat ketika azan, tapi kita tidak menghadap kiblat. Apatah lagi membelakangkan kiblat. Itu di antara perkara yang dikatakan makruh ketika azan. Maknanya makruh ketika azan ni kita meninggalkan perkara-perkara yang disunatkan ketika azan. Banyak perkara-perkara yang disunatkan ketika azan, tapi kita tak buat.
Umpamanya berpaling ke kanan ketika menyebut hayya 'alal salah. Berpaling ke kiri ketika menyebut hayya 'alal falah. Itu sunat. Berpaling ke kanan dan ke kiri kita menyebut hayya 'alal salah dengan hayya 'alal falah. Kita tak buat, itu makruh hukumnya. Kita meninggalkan tarji' di antaranya. Apa maksud tarji'? Iaitu menyebut perlahan dahulu, kemudian baru menyebut secara kuat, jahar pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Umpamanya, contoh, mana sebelum kita menyebut lafaz Allahu Akbar 2 kali, kita kena sebut perlahan dahulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu dipanggil tarji'. Kemudian baru kita lafaz secara kuat azan tersebut. Itu dipanggil tarji'. Mana meninggalkan tarji' juga adalah makruh dalam azan. Itu di antara perkara-perkara yang menjadi kelaziman atau kebiasaan kepada kita. Orang yang azan dia tak buat. Doa selepas azan selalu orang buat, kan? Itu dalam ketika dia azan banyak yang ditinggalkan. Tarji' dia tak buat. Berpaling ke kanan ke kiri ketika hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dia tak buat. Di antaranya yang tidak buat, kalau dia buat pun tidak betul. Di antara perkara yang makruh yang dia buat tapi tak betul ketika azan. Mana? Meletakkan jari telunjuknya ke lubang telinga dan tapak tangannya ke pipi. Itu di antara sunat ketika azan. Macam ni, saya tunjukkan ni. Jari telunjuk kita ni ke lubang telinga, bukan kita tutup lubang telinga tu. Mana masuk ke lubang telinga ni? Ibu jari di belakang tercuping telinga kita ni, letak kapit dia. Kemudian tapak tangan ke pipi. Jari yang 3 jari lagi ke atas. Itu sunat ketika azan. Tapi orang tak buat. Buat pun dia letak gitu je. Tak tepi itu lah. Ataupun dia letak tu pekuk atas ni lah pula. Dia tak masukkan jari ke telinga. Itu di antara perkara sunat ketika azan. Bila meninggalkan perbuatan tersebut, maknanya makruh pada perbuatan azan tersebut. Sebab tu kita kena ulang baliklah pelajaran yang dikatakan makruh ketika azan. Wallahu a'lam, sekadar itu untuk pelajaran kita hari ini. Kita bincang di atas persoalan yang ke-31 insya-Allah. Selepas ini kita akan sambung terus kepada perbincangan soalan pada ulum syariah ibadah ini insya-Allah. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.